Okay, classwork semua cikgu akan masukkan selepas saja kelas. Dalam pukul 9.45 tu cikgu dah schedulekan dia untuk masuk dalam classwork. Okay, jadi nanti kamu boleh buat, cikgu bagi masa 1 minggu. Jangan risau, bukan cikgu suruh hantar terus. Dalam masa 1 minggu, kamu kena turn in lah. Turn in dengan apa-apa cara pun. Kamu ambil gambar ke, kamu scan ke. Paling senang kalau kamu gunakan apps Google Classroom tu, kamu just ambil gambar, kamu turn in. Okay, lagi senang. Kamu tulis dekat buku, tulis dekat kertas, tak payah scan apa semua. Guna je kamera telefon, ambil gambar, terus turn in. Lagi mudah kan? Okay, so untuk hari ni, kita akan tengok berkaitan dengan mula-mula buku teks lah. So hari ni kamu akan dapat buku teks. Ada parent yang pergi ambil, mak ayah kamu pergi ambil. Nanti senang untuk kita refer lah. Okay, buka buku teks kat depan. Sambil-sambil cikgu cakap buka muka surat berapa, kamu boleh dengar apa yang cikgu terangkan. Dalam masa yang sama, kamu boleh tengok buku teks yang di depan kamu. Jadi sabar, nanti yang mana parent dah pergi ambil tu, nanti kamu akan dapat buku teks. So nanti buku teks dia macam mana yang kamu nampak ni lah. Okay, pastikan matematik tahun 6. Jangan pula kamu pelik mak ayah kamu buat balik buku teks matematik tahun 6. Kenapa tahun 6? Kamu ingat tahun 5 lagi sebab lama sangat tak sekolah. So ingat, okay, tahun 6. Okay, so kita nak tengok mula-mula dulu. Okay, yang muka surat 1 ni adalah nombor dan operasi. Okay, ini untuk kenal kalkulator. Kalau siapa yang dah download buku teks digital tu, dah tengok-tengok buku teks digital tu, untuk tajuk pertama, kita akan belajar tentang kenali kalkulator lah. Okay, cara nak guna. Tapi biasanya benda-benda macam ni, kita dah biasa tengok kalkulator ni. Kalkulator ni bukan benda baru lah. Okay, bukan benda baru. Kamu pergi kedai makan, kamu jumpa kalkulator. Ada yang pergi dekat kedai runcit pun ada yang gunakan kalkulator. Okay. Jadi, antara jenis-jenis kalkulator ni, okay, kamu boleh tengok lah. Yang ada dekat depan kamu ni, ini adalah beberapa jenis kalkulator. Okay. Ada kalkulator, Ifan Hakimi cakap, semua phone ada kalkulator. Betul. Kalau kamu ada telefon, dalam phone tu pun ada kalkulator. Okay, dia ada kalkulator, ini kalkulator asas lah. Okay, untuk mengira. Ini kalkulator yang dia advance sikit. Dia untuk kira dan juga keluarkan pengiraan. Ini lebih kepada macam mesin dekat kedai runcit, kedai makan lah yang dia keluarkan resit. Okay, yang dua di bawah ni dia dipanggil sebagai kalkulator saintifik. Okay, biasanya digunakan untuk yang sekolah menengah lah. Okay, dia boleh masukkan formula, dia lagi banyak function lah berbanding dengan kalkulator yang biasa ni. Okay, untuk kalkulator yang biasa ni, dia just kita gunakan untuk mengira. Okay, kalau kalkulator saintifik ni, boleh masukkan formula. Ada juga kalkulator yang boleh keluarkan graf. Okay, tapi ini untuk kamu, dia tak guna lagi lah. Tapi kamu dekat sekolah menengah nanti, mungkin akan guna. Okay, kalkulator tu dia kira-kira, dia jadikan graf. Okay, dia masukkan formula. Itu untuk kalkulator saintifik yang lebih banyak kegunaan dia. Okay, untuk tahun 6, untuk kenali kalkulator, dia hanya untuk kenal kalkulator yang biasa sahaja. Sebab kita tak ada masukkan formula. Okay, kita tak ada nak masukkan graf ke apa. Cuma untuk tajuk pertama ni, dia kenalkan apa tu kalkulator dan cara kita nak guna kalkulator. Okay, dekat kalkulatornya yang biasanya kita akan jumpa, satu, sebelum kita nak mulakan apa-apa operasi dekat kalkulator, kita mesti tahu di mana kedudukan butang on. Okay, kalau tak on, sampai bila kita tak boleh pakai. Sama juga macam handphone, sama juga macam laptop. Selagi handphone tu kita tak on, kita tak hidupkan, boleh ke kita pakai? Tak boleh kan? Sama juga dengan kalkulator. Kita kena onkan dia dulu, kena tahu di mana butang on. Okay, yang bahagian ada nombor-nombor, angka-angka tu, sifar 1 sampai 9, sifar-sifar semua tu. Okay, itu dipanggil bahagian butang nombor. Okay, jadi kita nak masukkan nombor, itulah tempat dia, butang dia. Kat mana kita nak tekan. Dan bahagian yang ada tambah, darab, bahagi, tolak sama dengan tu, itu dipanggil bahagian butang operasi. Maksud, kita nak tambah, kita akan tekan nombor, tekan operasi tambah, tekan nombor dan kita tekan sama dengan. Barulah kita akan dapat jawapan dengan cara gunakan kalkulator. Okay. Kalkulator ni tak asing lah bagi kamu. Bukan benda yang orang cakap, apa tu kalkulator? Saya tak pernah tengok pun. Cikgu rasa semua pernah tengok kalkulator. Sama ada kalkulator tu betul-betul yang kalkulator
ataupun aplikasi kalkulator yang ada dalam telefon. Okay? Okay. Jadi, kita dah kenal apa tu kalkulator. Kita dah kita dah tahu apa tempat yang ada dalam kalkulator, apa fungsi-fungsi dia. Sekarang ni, okay, cikgu akan panggil nama seorang demi seorang. Okay, jadi kamu onkan mic. Cikgu nak dengar pendapat kamu. Okay, apa kelebihan penggunaan kalkulator? Jangan on lagi mic. Tunggu cikgu panggil nama. Okay, sebab tu cikgu perlukan nama kamu yang betul dekat sini. Kalau kamu gunakan nama mak ayah kamu ke nanti cikgu panggil mak ayah kamu pula. Okay? Okay, so sedia. Bila nama sebut, onkan mic. Cikgu nak dengar pendapat kamu. Apa kelebihan penggunaan kalkulator? Okay, bagi tahu je. Jangan, kalau dapat yang lain dari kawan kamu punya jawapan, lagi bagus. Okay, Afiq Hazim ada? Afiq Hazim ada? Ada. Okay, cuba bagi tahu apa kelebihan kita gunakan kalkulator ni? Bila guna kalkulator ni, apa kelebihan dia? Kenapa biasanya orang guna kalkulator? Untuk Jawab je, tak ada betul, tak ada salah, tak ada masalah pun. Nanti kita dengar juga jawapan kawan-kamu yang lain. Kamu rasa kalkulator ni orang guna kenapa? Maksud dia macam tu, kenapa kita guna kalkulator tu? Afiq. untuk mengira. Okay, untuk mengira tu, betul lah kita guna sempua pun untuk mengira. Kertas pun kita guna mengira. Jadi mengira dengan lebih apa? Kalau kalkulator ada ni, kita kira dengan lebih apa? Jadi satu perkataan tu, lebih apa kamu rasa? Kalau pakai kalkulator ni. Afiq, boleh tak? Tak boleh. Tak tahu perkataan apa. Kalau kita guna kalkulator, kita jadi mengira dengan lebih apa? Okay, tak apa. Okay, offkan mic. Okay, Akid Darwish. Saya angkat tangan lagi. Kenapa kita guna kalkulator? Lebih cepat mengira dengan tepat. Okay, lebih cepat. Macam Afiq cakap tadi, kita nak mengira dengan lebih cepatlah. Bila kalkulator ni kita tekan, dia tolong kirakan berbanding kita telah tekan. Okay, bagus Afiq, bagus Akil. Okay, lagi Ahmad Imran. Apa lagi kamu rasa kita guna kalkulator ni, apa kegunaan dia? Kenapa kelebihan dia? Imran. Untuk mencari jawapan. Okay, untuk cari jawapan. Untuk cari jawapan dengan lebih apa? Cepat. Kalau guna kertas pun kita nak cari jawapan dengan lebih cepat. Okay. Kalau guna kertas pun kita boleh cari jawapan. Tapi kalkulator ni kita boleh gunakan dia untuk cari jawapan dengan lebih cepat. Okay. Ahmad Imran. Okay, off mic. Amahai. Amahai ada? Ada. Okay. Apa kelebihan guna kalkulator ni kamu rasa? Kalau boleh jawapan selain dari kawan kamu bagi. Apa je, tak ada masalah. Kamu rasa orang guna kalkulator kenapa? Nolong benda yang susah-susah. Okay, nak bantu kita kira pengiraan yang susah-susah. Okay, bagus. Akmal. Okay, dah siap jawab tu boleh off mic. Okay, Akmal Muhaimin. Akmal Muhaimin. Ya. Jawab je, tak apa. Biasa orang kedai guna kalkulator untuk apa? Biasanya kalkulator ni kenapa orang guna? Mengira kita beli barang tu, lepas tu kita orang kedai tu tengok harga dia lah, tekan-tekan tu. Okay. Jadi kalau tak ada kalkulator, rasa-rasa kalau pergi kedai, lama ke sekejap je orang tu kira kalau tak ada kalkulator? Lama lah. Okay, jadi kalkulator ni dia boleh jimatkan apa? Masa. Okay, bagus. Jimatkan masa. Okay. Lagi. Aish Hafi ada? Aish Hafi ada? Okay, tak apa cikgu tengok. Ada yang angkat tangan. Okay, Danisha angkat tangan. Apa jawapan dia Danisha?
Jatuh tangan balik dah Danisha. Kenapa kita guna kalkulator ni? Kenapa? Tadi angkat tangan? Okey. Kenapa kita guna kalkulator ni? Untuk mengira. Yelah, untuk mengira dengan apa? Kalau kertas pun kita boleh kira. Macam kawan-kawan cakap tadi lah, mengira dengan lebih tepat, lebih cepat. Okey. Okey, Danisha, off balik mic. Okey. Ada satu benda yang cikgu nak dengar dari kamu. Kenapa kita, apa kelebihan guna kalkulator? Siapa nak jawab? Boleh raise hand. Ada button raise hand kat bawah tu, boleh raise hand. Tak apa, kita bukan depan-depan pun. Kamu jawab, kalau betul, cikgu cakap betul. Kalau tak tepat, cikgu betul kan? Tak ada, ada satu benda. Rashila Husna. Apa kelebihan guna kalkulator? Untuk mengelakkan kecuaian tersalah kira kod. Okey, boleh. Betul. Untuk mengelak kecuaian salah kira. Okey. Siapa lagi nak cuba? Biasanya kamu ni guna kalkulator. Kalau kamu lah, kamu buat kerja, okey. Tapi kamu tak boleh guna kalkulator sebab kamu kena tunjuk jalan pengiraan. Tapi selepas kamu buat jalan pengiraan tu, kamu guna kalkulator, kamu rasa kalkulator tu boleh bantu kamu untuk apa? Siapa malu nak buka mic, siapa malu nak bercakap, boleh letak jawapan kat chat dia tengok. Tak payah malu lah, bukan nampak depan-depan pun. Buka mic, cakap. Kalau betul, betul lah. Kalau tak tepat, kita cari jawapan yang lebih tepat. Dia ada satu benda, kalau kamu lah, sebab kamu tak boleh guna kalkulator. Tapi bila kamu buat sesuatu pengiraan matematik tu, kamu akan guna kalkulator selepas itu untuk apa? Untuk semak jawapan kalau betul atau salah. Okey. Itu yang cikgu nak dengar. Okey. Terima kasih Rashilah sebab kamu boleh guna kalkulator selepas kamu buat pengiraan. Tapi kamu kena tulis kan? Kamu tak boleh lah terus soalan terus jawapan. Okey, sebab kamu perlu buat jalan pengiraan. Tapi selepas kamu buat latihan atau buat jalan pengiraan, kamu boleh gunakan kalkulator ni untuk kamu semak balik kamu punya jawapan. Contoh paling senang. Okey. Kita ambil senang lah. Kamu nak kira 20 tambah 23. Jadi kamu dapat jawapan dia 43. Tapi kamu nak semak balik, kamu gunakan kalkulator. Kamu buat 20 tambah 23. Okey, jawapan yang sama. Maksudnya, jalan pengiraan kamu dalam bentuk lazim tu, itu adalah jawapan yang tepat. Sebab kamu dah semak balik. Jadi antara kelebihan penggunaan kalkulator ni bagi kamu sebagai murid tahun 6 adalah untuk kamu semak balik jawapan. Selain dari yang lain tu betul, jawapan kamu betul. Untuk mudahkan pengiraan, untuk jimatkan masa, untuk dapatkan jawapan yang tepat. Tapi itu sekiranya kalkulator ni memang kamu boleh guna untuk buat kerja rumah, untuk peperiksaan. Tapi untuk IPSA setakat ni tak boleh guna kan. Tapi untuk latihan, kamu buat latihan dalam buku aktiviti, kamu buat latihan dalam kertas, dalam buku. Jadi kamu buat dulu jalan pengiraan, kalkulator tu kamu gunakan untuk bantu kamu tengok sama ada jawapan yang kamu buat secara manual tu, secara tulis, secara bentuk lazim atau secara atas kertas, betul atau tidak. Okey, boleh faham setakat ni? Angguk sikit, cikgu boleh nampak muka kamu, jangan risau. Angguk atau angkat thumbs up. Jadi cikgu boleh tahu. So, kalau orang tanya, okey kamu murid tahun 6, kamu tak guna kalkulator, tapi kalkulator ni kamu boleh guna untuk apa? Jadi kamu boleh cakap, saya buat dulu, saya tulis dulu dengan cara biasa atau kertas, tapi kalkulator tu saya hanya guna untuk saya semak balik saya punya jawapan. Jadi kalau kamu gunakan kalkulator tu untuk operasi tambah, tiba-tiba jawapan kamu dalam kalkulator dan jawapan pada kertas tu berbeza, bermaksud kamu tahu, ada kesilapan dekat yang kamu tulis secara manual tu. Okey? Okey, kita teruskan dulu. Okey, untuk kita faham atau kita lebih tahu berkaitan dengan kalkulator ni, dalam buku teks kamu nanti kamu, kalau ada yang dah dapat tu, okeylah. Yang belum dapat nanti kamu akan dapat. Kamu buat bacaan dalam buku teks. Okey, muka surat 1 hingga 5 tu dia bagi pelbagai contoh
untuk kamu cuba. Kalau ada kalkulator dan telefon tu boleh guna kalkulator dan telefon. Kalau ada kalkulator betul tu boleh guna kalkulator betul. Okay. Jadi cikgu tak teranglah kat situ. Okay, sebab itu antara cara-cara untuk kita guna kalkulator. Dia tunjuk je macam mana nak masukkan nombor, macam mana lepas tu nak masukkan simbol. Tapi biasanya kalkulator ni kebanyakan dari kita memang dah biasa pakai. Okay. Kita nak kira benda yang banyak, kita buka kalkulator. Kita nak beli barang, kita nak bajet berapa duit yang perlu kita keluarkan, kita akan guna kalkulator. Okay. Yang tak dapat buku teks tak apa. Nanti dia sampai 9.30 kelas kamu. Nanti mungkin mak ayah kamu akan bawa balik. Tapi boleh juga download buku teks digital, tak ada masalah. Okay, sekarang ni semua kita pakai online je. Tapi dah dapat yang betul nanti lagi senang lah. Okay. Terus patutnya sekarang ni dah pukul. Okay, tak apa, yang tak boleh buka kamera tak apa, tak ada masalah sebab takut dia terlalu banyak tu, ramai dia kacau untuk kamu buka kamera. Okay, so cikgu bagi masa, okay kalau kat sini cikgu nak bagi masa kamu 5 minit, tapi tak apa, kita rehat selama 2 minit. Siapa nak pergi minum air masak, siapa nak pergi basuh muka, siapa yang ada hajat dia tertangguh, faham kan? Pergi selesaikan sekarang. Okay, dalam masa 2 minit, cikgu akan panggil balik. Pastikan kamu tak mute kamu punya sound. Okay, boleh pergi minum air. Siapa nak pergi tandas dulu ke? Boleh pergi. Silakan. Kita rehat dalam 2 hingga 4 minit macam tu. Okay, yang mana dah ada rasa mengantuk ke apa tu, boleh pergi basuh muka dulu. Video lagi. Rotak kau. Kau tu silent. Tutup mak. Iman buka kamera.
Semua dah ready? Dah dekat tempat masing-masing balik? Dah. Okay, cikgu tak panggil lah nama seorang-seorang. Okay, semua dah ada. So dah lega semua. Dah minum air masak, dah basuh muka, dah selesai-selesai hajat semua, okay. So nanti macam tu lah, kita buat untuk setengah jam, 20 minit, kita rehat. Sebab cikgu tahu, duduk depan komputer lama-lama penat juga kan. Okay, jadi kita teruskan lah, boleh? Kalau boleh, angkat thumbs up sekali cikgu nak tengok. Angguk ke? Okay, cikgu boleh nampak kamu ni, jangan risau. Okay, jadi seterusnya dah habis dah tadi untuk kenali kalkulator. Okay, kita nak masuk dengan muka surat 6. Kalau ada buku tu boleh tengok. Okay, nombor dak operasi, nombor perdana. Okay, minggu lepas cikgu dah ada post bahan YouTube. Cikgu suruh kamu tengok. Okay, tengok dulu supaya kamu at least tahu benda tu sikit-sikit sebelum kita masuk kelas hari ni. Okay, jadi cikgu nak minta kamu tengok nombor perdana. Okay. Apa itu nombor perdana? Siapa nak cuba jawab? Raise hand. Apa tu nombor perdana? Sebelum cikgu terangkan dekat kamu lah. Raise hand. Cikgu panggil nama. Cikgu nak dengar jawapan kamu. Kalau ikut kamu dah tengok dah video dia minggu lepas. Tu Putera Nabil on. Apa tu nombor perdana? Nabil. Nombor yang dibagi oleh dirinya sendiri. Okay. Lagi? Tu je? Dan Okay. Okay, salah satu dia nombor dia boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Okay, bagus Nabil. Tak apa, kita dengar jawapan Rashilah pula, dia raise hand ni. Okay, Rashilah. Apa tu nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Okay, dia boleh bahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Okay, lagi siapa lagi nak jawab? Raise hand. Ada satu benda kamu lupa. Dia ada benda tu paling penting. Nombor perdana tu, dia syarat dia yang pertama, nombor perdana tu mestilah nombor apa. Yang Nabil dengan Rashilah jawab dah betul dah. Oh, nombor genap tak semestinya Ifan. Dia tak ada dalam syarat-syarat nombor perdana, dia tak ada nombor tu nombor genap. Yang Nabil dengan Rashilah jawab tu dah betul dah. Dia hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Tapi dia ada satu lagi syarat yang paling penting. Siapa nak jawab tu tekan button raise hand. Akil. Akil Darwish on mic tu. Tutup balik. Siapa nak jawab? Raise hand. Ada button raise hand kat bawah tu. Cepat seorang lagi. Cikgu nak seorang lagi. Salah tak apa. Tak ada masalah. Okay. Oh, tertekan Akil. Okay, tak apa. Okay dah. Semua tak ada nak cuba jawab. Dalam ni okey lah, boleh lah aktif sikit. Bukan ada kawan-kawan tengok sebelah pun. Okay. Tak apalah, dapat 2 jawapan tu pun dah okey. Okay, kita tengok Selain daripada yang Rashilah dengan Nabil beritahu tadi. Okay. Apa tu nombor perdana? Okay, nombor perdana tu sebenarnya syaratnya hanya ada 3. Okay. Okay, syarat dia hanya ada 3 iaitu yang color orange, color kelabu dengan color jingga ni. Okay, ni warna macam pink-pink ni. 1, 2, 3. Dia paling penting sekali, syarat utama nombor perdana ni, dia mesti nombor yang lebih daripada 1. Bermaksud, nombor 1 tu bukanlah nombor perdana. Walaupun nombor 1 tu dia boleh dibahagi dengan 1 dan hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri, tetapi nombor 1 tu dia tak termasuk dalam nombor perdana. Okay? Dan seterusnya tu macam mana yang Rashilah cakap, okay, nombor tu hanya boleh dibahagi dengan 1 dan juga apa yang Nabil bagi tahu tadi, dan hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Itu 3 syarat utamalah. Okay,
Tapi cikgu tambah lagi 2 syarat supaya kamu akan lebih faham apa itu nombor perdana. Yang pertama, nombor tu mesti hanya ada dalam sifirnya sendiri. Maksud dia nombor tu, dia tak boleh ada dalam sifir orang lain. Itu yang dimaksudkan nombor tu hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri saja. Sebab dia hanya ada dalam sifir dirinya sendiri sahaja. Okay? Dan satu lagi, dia tidak ada, tak boleh ada, tiada dalam sifir nombor yang lain. Boleh faham tak 5 syarat ni? Okay, dia syarat yang paling utama 3 je lah. Okay, nombor tu mesti lebih dari 1. Bermaksud nombor 1 bukan nombor perdana. Lepas tu yang color kelabu ni, dia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Tapi apa yang dimasukkan dengan hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja, cikgu tambah 2 lagi syarat supaya kamu lebih faham. Dia perlu, nombor tu hanya akan ada dalam sifirnya sendiri. Bermaksud, kalau sifir tu sifir 2 dan nombor tu nombor 2. 2 tu hanya ada dalam sifir 2 dan dia tak ada dalam sifir nombor yang lain. Okay? Okay. Contoh dia sekarang. Kita ambil satu nombor. Nombor 2. Okay, nombor 2. Dia ada tak dalam sifir 2? Okay, boleh on mic dulu sekejap. Nanti kita mutekan balik. Sebab cikgu nak tanya kamu, nak dengar kamu punya respon. Boleh onkan mic tapi jangan ada gangguan bunyi lain. Okay. Onkan saja mic. Tak apa, nanti. Okay. Nombor 2. Sekarang nombor 2. Nombor 2, dia boleh bahagi tak dengan 1? Boleh. Semua nombor boleh dibahagi dengan 1. Okay. Nombor 2, dia ada dalam sifir 2 tak? Ada. Ada. Okay. Nombor 2, dia ada dalam sifir yang lain tak? Tak ada. Tak ada. Tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, bermaksud sekarang nombor 2 dia hanya boleh dibahagi dengan 1, semua nombor boleh bahagi dengan 1. Dan dia hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Bermaksud 2 hanya boleh dibahagi dengan 2 sebab 2 tak ada dalam sifir 3, tak ada dalam sifir 4, tak ada dalam sifir 10, tak ada dalam sifir 12. Bermaksud 2 tu adalah nombor perdana. Okey, tak perlu off mic lagi, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ini adalah nombor 1 hingga 10 di bawah nombor perdana. Okey, apakah nombor yang di bawah ni nombor perdana? First sekali kita tengok nombor 1. Perdana ke tak? Tak. Satu nombor perdana ke tak? Tak. Tak, okey, ingat, bagus. Syarat yang pertama, nombor 1 bukanlah nombor perdana. Okey, kita pergi nombor 2. Nombor 2 nombor perdana ke tak? Nombor perdana. Okey, nombor perdana. Perdana. Jadi kita tak perlu palangkan dia. Okey, kita tengok pula nombor 3. Nombor 3 boleh bahagi dengan 1, boleh. Semua nombor boleh dibahagi dengan 1. Okey, dia ada tak dalam sifir 3? Dia. Bermaksud dia boleh dibahagi dengan dirinya sendiri, betul tak? Betul. Okey, dan nombor 3 ada tak dalam sifir yang lain? Ada tak dalam sifir 2? Tak ada. Dalam sifir 4? Tak ada. Dalam sifir yang lebih besar memang tak ada lah kan, sebab nombor dia nombor yang lebih kecil. Jadi nombor 3 pun merupakan nombor perdana. Jadi kita tak palangkan dia. Kita tengok pula nombor 4. 4 boleh bagi dengan 1. Okey, satu syarat dah betul, boleh bagi dengan 1. Nombor 4 ada tak dalam sifir 4? Ada. Ada. Tapi Okey, dia ada tak dalam sifir 2. lain? Okey, dia ada apa? Dia ada dalam sifir 2 juga. Okey, bagus. Nombor 4 dia ada dalam sifir 2 juga. Jadi adakah dia nombor perdana? Tak. Okey, tak. Jadi kita palangkan dia. Okey, bagus. Yang lain pun bagi respon, tak ada masalah. Okey, kita tengok nombor seterusnya. Nombor 5. Nombor 5 boleh bahagi dengan 1, boleh. Ada tak dalam sifir 5? Mestilah ada. Tapi nombor 5 ada dalam sifir lain tak? Tak. Tak ada. Tak ada. Jadi dia nombor Tak perdana ada. ke tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. 5 nombor perdana ke tidak? Ya. Nombor. Okey, nombor perdana. Okey, 6. 6 ada dalam sifir apa? 6, 2. 2 dan 3. Sifir 3 pun ada. So dia bukan nombor perdana.
Perdana. 7? 7 perdana ke tak? Perdana. Perdana sebab dia tak ada dalam nombor lain. Okey, 8? Tak. 8 tak, dia ada dalam sifir apa? Sifir 2 dan 4. Ha? Okey, bagus, ada dalam sifir 2 dan 4. 9 nombor perdana ke tak? Tak. Tak, sebab dia ada dalam sifir apa? Sifir 3. Sifir 3, dia ada dalam sifir orang lain, jadi dia pun tak 10, 10 lagi lah. Bukan nombor perdana, dia ada dalam sifir 2 dan dia ada dalam sifir 5 kan? Okey, jadi ada yang jawab dekat chat. Bukan nombor perdana 1, 4, 6, 8, 9, 10. Okey, bagus. Jadi sekarang kamu dah faham lah sikit-sikit nombor perdana tu macam mana. Okey, Ifan Hakimi perdana 2, 3, 5, 7. Bukan perdana 1, 4, 6, 8, 9, 10. Okey, semua bagus. Okey, offkan balik mic. Offkan balik mic. Okey, offkan balik mic. Okey, ada sikit je lagi. Okey, ada sikit je lagi berkaitan dengan tugasan. Okey, so untuk hari ni kamu dah dapat 2 benda. Okey, kamu boleh dapat satu apa kegunaan kalkulator. Okey, dan satu lagi apa itu nombor perdana. Okey, kita tengok balik slide. Mana tu Ustazah? Kejap. Kejap. Cikgu mic cikgu mute. Cikgu. Mak cikgu. Sorry, tak perasan. Okey, semula ini tugasan cikgu dah assign dalam classwork. Kamu tahu dekat bahagian mana, tengok bawah topik matematik kan. Tapi kalau yang ada printer kat rumah, kamu print. Tapi andai kata tak ada printer, tolong jangan minta atau paksa mak ayah kamu pergi kedai print. Kamu boleh buat jadual ni dalam kertas atau dalam buku tulis. Okey, kamu buat kotak 100, kamu masukkan nombor-nombor ni. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat, kamu warnakan nombor perdana. Okey, kamu warnakan nombor perdana. Lepas kamu warnakan nombor perdana, kamu turn in kan jawapan kamu. Sama ada kamu scan atau kamu snap gambar. Okey, buat cara macam tu. Atau kalau kamu nak buat terus dalam komputer, kamu pun nak edit kan. Kamu masukkan gambar ni dekat Word, kamu edit gambar tu guna highlighter ke apa. Tak payah screenshot, dekat ni ada. Dekat dalam GC ada. Tapi kalau kamu dah siap nanti kamu screenshot je. Kamu screenshot jawapan yang dah siap tu atau kamu ambil gambar jawapan yang dah siap, kamu turn in dalam classwork, okey? Cikgu dah bagi dekat situ. Tips untuk kamu warnakan atau jumpa nombor perdana, kamu pangkah nombor-nombor gandaan. Gandaan 2, gandaan 4, gandaan 6. Okey, ini kamu cuba sendiri nanti. Jangan risau, cikgu tak suruh hantar terus hari ni. Okey, cikgu nak kamu hantar dekat situ due date dia hari Jumaat. Tapi anda kata tak hari Rabu minggu depan. Anda kata tak sempat, tak apa. Hantar sahaja. Okey, yang penting kamu hantar, cikgu akan semak. Cikgu akan gradekan kamu punya homework dan cikgu akan return balik kat kamu. Okey. Okey. Sebelum kita pergi dekat tugasan kedua, okey, ini adalah dipanggil sebagai gabungan dua nombor perdana. Dua nombor perdana, sorry, bukan nombor pertama. Kejap Dua nombor, nanti kawan kamu yang tengok apa rakaman ni dia confuse pula. Okey, dua nombor perdana. Okey, nampak tak dekat skrin kamu? Keluar tak? Tak keluar. Tak. Kejap. Cikgu share balik.
Dia dah terkeluar. Ya. Okay, nampak kan? Okay. Nampak. Alright, okay. Nampak. So gabungan dua nombor perdana ni maksud dia dengan menggabungkan dua nombor perdana atau kita tambah dua nombor perdana, kita boleh dapatkan nombor yang lain. Okay. Contoh sekarang. Okay, boleh onkan kamu punya mic untuk cuba bagi jawapan. Okay, onkan mic. Okay, yang pertama tu nombor 6. Gabungan nombor perdana apa? Nombor apa dan nombor apa boleh jadi nombor 6? 2 dan 5. 2 dan 5 jadi 6. Uish, terkejut cikgu. 6. 2, 5, 7. 6. Nombor apa ya dua nombor perdana yang kita gabung boleh jadi nombor 6? 3. 3 dan 3. Kedua-dua nombor tu adalah nombor perdana. Okey, 3 dan juga 3. Okey, kalau 10, nombor apa yang kita boleh gabung dari dua nombor perdana? 5. 5 dan 5. Ada satu lagi? 5, satu lagi kalau dua nombor yang berbeza? Selain 5, nombor apa lagi? Dua nombor yang berbeza. 7 dan 3. Okey, bagus. Janganlah takut-takut nak cuba. Okey, 7 dan juga 3. Okey, kalau 16? Kalau 16? Dia lebih sikit nombor dia ni. 7 tambah 7 tambah 9. 9 bukan nombor perdana. 7 tambah 6. 7 tambah 6 baru 13. 6 pun bukan nombor perdana. Mana yang lain? Cuba juga. 16. Cuba. Okey, cikgu bagi masa seminit. Cuba cari apa gabungan dua nombor perdana yang jadikan dia sebagai 16. 11 tambah 5. Okey, jap. Apa dia Rashilah? 11 tambah 5. Okey, 11 dan juga 5. Okey, nombor perdana bukan sampai 10 je tau, kita kena ingat. Selepas 10 pun kita masih ada nombor perdana. Okey, sebab tu, okey, okey, tengok balik kamu punya skrin. Dalam buku teks banyak lagi contoh tau dia bagi. Okey, untuk latihan 2, ini latih diri dalam buku teks. Okey, cikgu dah post juga gambar ni dekat kamu punya GC. So, siapa yang tak ada buku teks jangan risau. Cikgu dah post kali ni, cikgu tulis latihan 2. Okey, tapi kamu nak buat latihan 2 ni, kamu mesti siap dulu latihan 1 ni. Sebab bila kamu dah siap latihan 1, kamu dah kenal mana nombor perdana, kamu dah warnakan nombor perdana, barulah dekat sini latihan 2 ni, kamu boleh buat nombor perdana tu. Yang pertama tu tak payah. Sebutkan tu tak payah Okey, bila sebutkan tu tak payah. Sebab kamu nak sebut takkan kamu nak rakam pula kamu tengah sebut. Okey, jadi yang perlu buat nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 tu senaraikan nombor perdana dari 10 hingga 30. Jadi guna dari tugasan 1 tu kamu boleh terus tahulah nombor apa. Yang nombor 3 punya soalan tu adalah lengkapkan ayat matematik di bawah dengan nombor perdana. Jadi kamu cari gabungan dua nombor perdana dari latihan yang kamu buat sini. Okey, macam kat sini kamu dah warnakan. Jadi untuk soalan yang nombor 3, kamu boleh cari gabungan nombor perdana yang akan hasilkan nombor nombor yang ditulis bawah tu lah, 8, 100 tu. Boleh faham? Okay, quizzes tak sempat kita buat ini. Tak apa, next time class kalau sempat masuk. Sebab ada quiz yang sekarang ni problem nak masuk. Jadi cikgu tak nak ganggu. Nanti ada yang masuk, ada yang tak boleh masuk. Okay, jadi so untuk hari ni dua benda lah. Okay, satu kamu tahu kalkulator, satu lagi untuk nombor perdana. Untuk tugasan pun ada dua. Satu tugasan untuk kamu warnakan nombor perdana daripada 1 hingga 100. Dan tugasan kedua, andai kata kamu dah siap tugasan pertama, tugasan kedua kamu boleh siapkan dalam masa tak sampai pun 5 minit. Sebab kamu dah jumpa nombor perdana daripada tugasan 1. Jadi kamu mesti buat dulu tugasan 1, selepas tu barulah kamu buat tugasan 2. Boleh faham arahan untuk tugasan tu? Senang je kan? Kalau tak faham ke apa dalam classwork nanti kamu boleh komen. Alright? Okay. Alright. Okay, jadi sekarang 9.53, kejap cikgu nak ambil attendance dulu. Okay, dah masuk. Cuma, okay, sekali lagi cikgu ingatkan,
Sebab bila ambil attendance ni ada yang masuk dengan akaun personal mak atau akaun personal ayah. Kalau boleh lepas ni tolong pastikan kamu boleh login dengan kamu punya akaun MOE sebab nama kamu akan keluar. Sebab attendance dia nanti, okey jap cikgu nak tunjuk kat kamu macam mana cikgu ambil attendance kamu ni. Okey, untuk hari ni tak apa yang mana outside tu yang mana cikgu sempat cikgu admit lah sebab bila dah cikgu buka skrin mengajar cikgu dah tak nampak tah lagi siapa yang nak masuk. Ya tengah recording Irfan, dari awal lagi cikgu record. Okey, untuk kawan kamu yang tak dapat masuk pagi ni atau untuk kamu tengok balik. So, boleh nampak tak skrin? Okey, bila cikgu ambil lambang dekat bawah ni, okey, lambang attendance ni, dia akan keluar dekat sini. Ini adalah attendance kamu. Contoh macam ni, ada nama Adam Putra, P. Hazim, okey. Tapi kalau kamu masuk guna personal punya email, ada yang personal nama bukan nama sendiri atau dia pakai mak ayah punya nama. Jadi cikgu tak tahulah siapa yang masuk sebenarnya. Tapi kalau macam ni, Adam Putra. Cikgu tahu Adam Putra punya lah ni. Yang ada MOE belakang ni memang hak milik kamu sendiri kan. Jadi nama pun nama penuh yang cikgu akan dapat nanti. Okey, jadi untuk next class, saya minta tolong yang masuk dengan luar daripada outside MOE punya email tu. Okey, tolong masuk dengan akaun MOE. Sebab cikgu akan post di WhatsApp. Anda kata problem bila post dekat WhatsApp, kamu cakap bila tekan link tu dia masuk personal. Cikgu post juga dekat classwork. Kalau kamu tengok dekat classwork 6 emerald tu, cikgu dah tulis siap-siap link untuk kelas matematik. Itulah link dia sampai kita start sekolah betul-betul. So memang tiap-tiap minggu kita akan guna yang sama, okey? Okey, so sekarang siapa yang ada kamera? Boleh tolong buka kamera. Kita ambil gambar dulu satu, cikgu akan share dalam kamu punya WhatsApp group yang mak ayah kamu. Okey, on kamera. On kamera. Tak ada kamera tak apa, ada keluar nama kamu. Cikgu punya line ni pun tak berapa kuat. Ada yang keluar gambar, Rahana cikgu nampak gambar, yang lain tu ada yang tak keluar gambar. Okey, tak apalah, yang tak keluar gambar tu nama kamu ada kat sini. So nanti ada masuk tu nama dia keluar, kita boleh ni. Sama, line cikgu pun tak kuat. Okey, stop dulu chat. Nanti dia ganggu cikgu nak ambil nama kamu ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, cikgu dah ambil nama, cikgu post dekat kamu punya WhatsApp kelas. Okey. Nanti boleh tengoklah cikgu, mak ayah kamu punya phone tu. Okey, jadi untuk hari ni tu saja. Okey, cikgu akan share juga recording ni, cikgu akan upload dekat YouTube. So nanti kamu boleh gunakan link YouTube